Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi untuk sambung pengajian Sejarah Khulafa' Ar-Rashidin siri ke-37. Sebelum start sirah ni, saya tak mahu cerita benda yang selalu orang cerita dah. Saja sedikitlah benda-benda yang berkaitan. Untuk kita fikirkan bersama. Ada ramai orang selalu sebut yang kenapa perlu bagi pandangan yang berbeza dengan orang lain. Kan orang tu tanya, kenapa perlu bagi pandangan yang berbeza? Kenapa perlu bawa pandangan kedua kalau ada pandangan pertama dalam agama? Apa keperluan membawa pandangan yang berbeza? Sebahagian orang kata ini akan menyebabkan perpecahan. Ini akan membuatkan manusia ada beza pandangan, saling sesat menyesatkan di antara satu sama lain, dan dia situasi yang tak baik. Ada sebahagian orang kata orang-orang yang mengaji agama ni sepatutnya tidak terlibat di dalam perbezaan pandangan. Jangan bawa pandangan yang berbeza. Okay. Ramai orang sebut begitu kan. Apabila ada perbezaan pandangan, sepatutnya kita menerima pakai kesemuanya. Kita terima sahaja. Semua itu boleh diterima dan boleh diamalkan. Saya nak kongsi sahajalah. Ramai orang mengetengahkan pandangan yang macam ni di tengah-tengah masyarakat, dan ramai juga agamawan yang memilih pandangan yang begitu. Memilih pandangan yang jangan terlibat di dalam pertelingkahan ataupun dalam perbezaan, jangan terlibat langsung. Apabila kita tak terlibat dalam pertelingkahan, sudah tentulah semua orang sayang kat kita. Walaupun bukan tersangat sayang, sebab semua orang akan sayang kepada kumpulan masing-masing, tapi secara umum orang takkan bantah. Orang takkan bantah, orang kata baguslah dia ni tak cari pasal dengan siapa-siapa pun, dia baik je. Tapi kalau kita tengok sejarah para ulama terdahulu, kalau kita baca sejarah, kita akan dapati itu bukan jalan yang ditempuh oleh mana-mana ulama sekalipun. Nama kata ulama, mereka telah pun berbeza pandangan dengan ramai orang di zaman mereka. Dan kebanyakan para ulama besar yang kita kenal pada hari ini, dalam hidup mereka ataupun di zaman mereka, mereka bukan hidup di zaman yang mudah dan disayangi oleh semua orang. Imam Abu Hanifah sebagai contoh. Kalau tuan-tuan ingat, saya cerita tentang keempat imam dalam kuliah usul hadis dulu kan. Imam Abu Hanifah, walaupun dia telah meninggalkan jasa yang besar di dalam fiqh, tapi ketika hidup dia dikenakan kritikan yang sangat besar oleh ahli hadis. Ahli hadis kritik dia macam dia tu sesat. Bahkan sebahagian menulis kitab-kitab hadis, saya tak ingat, Abdul Razak ataupun As-San'ani dalam Al-Musannaf, dia letak satu bab untuk membantah ahlul ra'yin, untuk membantah pandangan Abu Hanifah. Dan dia bawakan hadis-hadis yang bercanggah dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah dikenakan tekanan yang sangat kuat di kalangan ahli hadis pada zaman tu. Ahli hadis memandang pendirian dia adalah pendirian yang tak betul, yang sesat. Tapi setelah zaman berlalu dan dia firm dengan pendirian dia, dia tak beralih untuk mengikut buat pandangan-pandangan yang sama dengan dipersetujui oleh orang ramai. Dia tak tukar pun, pandangan dia macam tu je. Tapi setelah lama selepas kematian dia, pandangan dia diterima pakai. Dan apabila orang menulis nama para a'imah ahli sunnah wal jamaah, nama dia yang pertama, Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i sama juga. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apabila Imam Syafi'i dia pergi ke Mesir, dia dikritik dan ditentang hebat oleh pengikut mazhab Maliki di Mesir. Kerana di Mesir dah memang ada mazhab Maliki.
Dan ini unik sikit tentang Al-Imam Syafi'i. Dia sendiri mengaku Imam Malik itu adalah imam yang hebat, yang lebih tepat berbanding dengan Abu Hanifah, yang sangat bersungguh dalam mengikut hadis. Dan pada pandangan Al-Imam Syafi'i, mungkin Imam Malik ni ulama hadis yang paling hebat. Bukan berada di atas kesesatan. Imam Malik berada di jalan yang lurus. Tetapi apabila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia membawa pandangan-pandangan yang berbeza dengan Imam Malik. Perbezaan ni bukan kata perbezaan kecil. Ada benda yang mazhab Maliki menganggap benda itu tertolak. Imam Syafi'i kata tak, benda ni tak tertolak, boleh diamal. Banyak benda juga yang menjadi amalan ahli Madinah kerana mengikut orang Imam Malik dan disampaikan sampai ke Mesir, Imam Syafi'i bantah, ini tak boleh diamal. Kalau pakai logik orang pada hari ini, bawa pandangan kedua ni akan bawa perbezaan dan akan bawa perpecahan. Sudah tentulah pilihan yang paling baik pada Imam Syafi'i adalah duduk dan diam, tak payah bawa pandangan kedua. Dan Imam Malik dah tak sesat, tak ada keperluan untuk dia bawa pandangan kedua. Kerana dia membawa pandangan kedua, Al-Imam Syafi'i dia dihina di Mesir. Orang doa laknat kepada dia di Mesir. Orang tak terima dia sebab majoriti di Mesir adalah mazhab Maliki. Walaupun begitu, Al-Imam Syafi'i dia tetap ketika di Mesir, dia membawa pandangan yang banyak berbeza dengan guru dia sendiri, Imam Malik. Walaupun apa orang buat, dia bawa pandangan kedua. Dan dalam pada membawa pandangan kedua, dalam pada dia memuji pandangan-pandangan Imam Malik sebahagiannya, dan dia mengkritik banyak pandangan Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i ada satu jasa yang besar. Dia antara orang pertama yang meruntuhkan kaedah ijma' ahli Madinah yang dipegang dalam mazhab Maliki. Dalam pengajian fiqh, jasa Imam Syafi'i itu besar lah. Sebab dia orang pertama yang datang yang mengatakan ini bukan kaedah. Hukum tak boleh keluar daripada amalan ahli Madinah. Dan amalan ahli Madinah ini tidaklah valid untuk dijadikan sumber hukum. Dengan banyaklah hujah Imam Syafi'i bawa. Apa yang kamu sangka amalan ahli Madinah, sebenarnya bukan amalan ahli Madinah. Ulama Madinah pun telah bercanggah dengan pandangan itu. Imam Syafi'i bantah. Pada ilmu fiqh, Imam Syafi'i ada jasa yang sangat besar. Tapi pada pandangan pengikut mazhab Maliki masa tu, dia pun hentam keras Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i telah meruntuhkan satu kaedah unik yang dikembangkan dalam mazhab Maliki. Amalan ahli Madinah. Kita sebut juga tentang Imam Ahmad. Ketika hujung usia Imam Ahmad, dia tak dibenarkan mengajak pun. Setelah habis fitnah Mu'tazilah, dia hanya boleh duduk daripada rumah dia, dia pergi ke masjid, dia balik ke rumah dia. Tidak dibenarkan mengajak pun. Ini imam-imam besar yang kita kenal. Selepas imam-imam besar, kebanyakan ulama lain berhadapan dengan situasi yang sama. Al-Imam Nawawi ada masalah dengan khalifah, memberi fatwa yang khalifah tak setuju. Dan demikian juga imam-imam lain. Al-Imam Al-Ghazali dalam banyak perjalanan dia sehingga akhirnya dia frust dengan keadaan sekeliling dia, dengan ilmu. Kemudian dia diam, dia berhenti daripada belajar, dia berhenti daripada mengajak, dan dia fokus pada beramal. Hampir kebanyakan imam melalui jalan-jalan yang serupa. Sejarah mengajar kita kan, kalau kita baca sejarah-sejarah orang-orang terdahulu sebelum kita, orang yang play safe ni, semua boleh. Ni pun boleh, yang tu pun boleh. Kolam ni pun boleh mandi, kolam tu pun boleh mandi. Yang ni pun betul, yang tu pun betul. Sejarah tidak mengenang orang-orang macam ni. Nama-nama begini tidak lekat dalam sejarah. Walaupun ketika hidup mungkin mereka dipuji oleh orang sayang, orang sekeliling kata baguslah dia ni tak ada apa pun masalah. Semua orang buat dia kata betul. Tetapi nama ini tidak dikenang. Sedangkan ulama yang jujur mempertahankan pandangan mereka. Meskipun sebahagian mereka ketika hidup, orang tuduh mereka kafir ketika mereka hidup. Ibn Hazmin, rahimahullah, berapa ramai orang tuduh dia kafir pun. Orang tuduh dia punya pandangan memang bercanggah dengan ijma', tak betul lah apalah. Tapi nama dia dikenang dan diingati. Ini untuk sedikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita dalam hidup ni, jangan jadi penakut dah. Berbeza kita boleh berbeza, nak beza kita beza. Ada masa kita berbeza pandangan dengan perbezaan yang keras. Dalam keadaan garis panduan kita jaga. Tidaklah perbezaan itu menyebabkan kita mengkafir sesama sendiri. Tidak mengkafirkan orang lain. Tapi kalau pandangan itu pada kita, pandangan itu tak betul. Pada kita pandangan itu tak betul. Katalah tak betul.
dengan membawa hujah. Pada aku pandangan ni tak betul disebabkan hujah-hujah, sekian-sekian hujah. Bagi orang lain yang menganggap pandangan tu betul pula, dia kata pandangan tu betul dan dia bawa hujah. Dalam pada perbezaan ni pula, ada banyak tingkatan. Ada perbezaan yang kecil. Perbezaan dia tak berapa besar sangat. Kalau kedua-dua yang berbeza pandangan membawa hujah yang valid. Orang duk kata kan, apa ni duk bergaduh pasal doa kunut lah apalah. Sedangkan itu bukan isu yang besar pun. Ini perbezaan ulama mazhab dulu dah berbeza pandangan dan orang sedia untuk menerima perbezaan ni. Baca kunut dalam solat subuh, sujud turun tangan dulu ataupun turun kaki dulu, bismillah baca pelan ke kuat. Perbezaan ini bukanlah perbezaan yang menyebabkan orang berkeras untuk membantah. Dulu ulama dah beza, sampailah ni ulama pun berbeza pandangan. Pilih pandangan masing-masing kan. Kalau kita duduk di sebahagian orang yang menganggap bismillah mesti dibaca kuat, mereka akan menyebut tentang kalau baca bismillah pelan, ini bercanggah dengan tuntutan agama. Kalau tak baca langsung, menyebabkan batal solat pada pertimbangan dia. Batal solat pada pertimbangan dia. Sebaliknya, yang memilih untuk baca pelan ataupun tak baca langsung, pandangan dia berbeza. Okay, ini satu bab. Kadang-kadang ada perbezaan yang dalil tak ada. Dalil umum ada, tapi praktis tak ada. Bila praktis tak ada, dan apabila amalan ni dibawa ke dalam masyarakat, kalau kita nampak amalan ni bila bawa ke dalam masyarakat, membawa kesan yang buruk, sudah tentulah orang yang melihat ada kesan yang buruk di sebalik sebahagian amalan, dia akan bantah dengan bantahan yang keras. Inilah yang Imam Malik buat. Budaya-budaya baru yang orang bawa di Madinah, sebahagiannya budaya yang okey pun. Orang berkumpul selepas asar pada hari malam Jumaat untuk, saya tak ingat sebahagiannya, berkumpul pada waktu tertentu untuk membaca Al-Quran sama-sama. Imam Malik kata tak boleh. Dia bantah dengan bantahan keras. Kerana mungkin dia melihat amalan ni kalau dibenarkan nanti akan menjadi budaya yang berbeza dengan sunnah. Dan bantahan dia keras. Baca Quran ramai-ramai, suara yang sama. Saya sebut banyak kali dah contoh ni. Semua orang baca ramai-ramai. Imam Malik bantah, tak boleh. Di Madinah orang tak baca Quran macam tu. Kalau nak baca setiap seorang, hang baca. Kalau hang salah, orang lain boleh tegur. Habis seorang, pergi kepada seorang lagi. Tak boleh dibaca dalam keadaan semua orang baca sama-sama. Tajwid siapa betul, tajwid siapa tak betul, semua sekali harung je. Mungkin di sebalik amalan tu tak dibuat di Madinah, Imam Malik melihat bahawa ini kalau menjadi trend dia tak baik. Orang-orang yang tak pandai baca Quran sampai bila pun dia takkan pandai baca Quran lah. Dia duduk diikut je. Dia pun goyang mulut. Orang lain pun baca, dia pun goyang mulut sekali. Orang pun tak tahu kat mana betul, mana salah. Mungkin dia melihat itu. Lalu dia bantah. Dia bantah bantahan keras. Tapi di Syam, itu menjadi amalan. Ramai orang buat dan orang anggap benda ni baik dan orang buat. Jadi berbeza. Beza tu okey. Ulama Syam kata ini masih lagi termaktub di dalam ruang lingkup berzikir, membaca Al-Quran. Masuk dalam ruang lingkup majlis membaca Al-Quran. Okey, boleh diterima. Di Madinah, Imam Malik kata tak boleh. Khilaf lah. Demikian juga bila kita khilaf bab-bab lain pada hari ini. Ini saya nak bagi satu kaedah umum. Semua orang bila khilaf, dia akan bawa hujah dia. Isu yang famous, yang baru orang bincang baru ni kan. Bukan baru ni lah. Baru ni famous balik. Zikir hu ni semua ni kan. Kenapa kita bantah? Sebab kita melihat, saya melihat, satu, tak ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan Nabi SAW ataupun para sahabat yang pernah berzikir begitu. Tak ada langsung. Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua, majlis zikir yang begitu diasosiatkan dengan kumpulan-kumpulan tarikat tertentu dan level tertentu sahaja. Orang biasa tak payah buat. Sampai tahap tinggi sikit baru dia buat zikir begini. Agama tak ajak begitu. Agama mengajar ibadat mesti sama kepada semua orang. Siapa nak buat, buat. Siapa tak buat, tak buat. Dia tak ada level hang tinggi baru hang boleh amal zikir ni rendah. Nabi tak ajak begitu. Bercanggah lagi dengan hadis. Dan yang ketiga, budaya zikir hu ni membawa kepada kesan yang tak baik dalam masyarakat. Daripada orang zikir dalam keadaan rendahkan suara dia, sebut dengan perkataan yang jelas, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, sampai sehingga menjadi budaya di sidik orang yang beramal begitu, dia start dengan La ilaha illallah, lama-lama dia laju sikit Allah, 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 betul hu. Bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kita bantah. Bila kita bantah, kita bawa hujah. Dan ada orang nak pertahankan, dia bawa lah hujah dia.
Janganlah bantah orang. Maksudnya semua orang membawa hujah masing-masing. Siapa nak pertahankan, bawa hujah. Dan bila kita membantah, kita bawa hujah untuk menunjukkan yang tak betul. Dalil-dalil yang berpakai itu tak kena. Hakikat dia, Nabi tak buat. Begitu. Tapi saya nak cerita satu kelompok lagi ni. Kelompok yang kolam ni pun dia boleh masuk, kolam tu pun dia boleh masuk. Dia kira apabila orang bergaduh je, jangan bergaduh lah. Tak apalah, tu pun boleh, yang ni pun boleh. Ini sikap yang tak baik. Ini bukan pasal agama dah. Ini bukan pasal manhaj. Ini pasal sikap. Ni kita bukan cakap tentang bab mazhab mana hang ikut, aliran mana hang ikut. Kita boleh berbeza dengan musuh-musuh kita. Bukan musuh lah. Kita boleh berbeza dengan orang yang berbeza pandangan dengan kita. Dalam keadaan perbezaan itu membawa kepada kita menghormati dia. Kita hormati dia, dia ada hujah. Walaupun kita tak setuju dengan dia, kita boleh berbeza hujah dengan dia. Tapi kalau yang main banyak kolam ni, ini bukan tentang berbeza hujah. Ini tentang satu sikap yang meredakan diri dia berada di mana-mana asalkan orang suka kat aku. Apa yang buat orang bagi orang tak bantah kat aku? Ambil stand ni. Ambil stand ni orang tak bantah kat aku. Ini sikap yang sangat tak baik dan tak boleh diterima. Kena teguh pegang dengan pendirian. Demikianlah yang dilakukan oleh para imam besar sebelum-sebelum ni. Tak ada lah watak yang jadi famous, yang dikenali dalam dunia ilmiah yang memilih sikap yang macam tu. Tak boleh. Semua ulama' yang meninggalkan jasa di dalam ilmu adalah para imam yang telah menekankan pentingnya pandangan dia. Pentingnya betul pandangan dia tu dan pandangan orang lain dikritik. Itulah sikap yang ada pada para imam. Orang awam jangan ceritalah. Orang awam ni, dia ikut dia ya. Dia ikut trend je. Dia buat. Kadang-kadang ada orang cerita, pasal apa lah duk bergaduh bab ni? Bila kita tengok dia punya status Facebook, tiap-tiap hari dia tulis pasal bergaduh juga. Tiap hari, tiap-tiap post dia pasal bergaduh. Lepas tu dia main komen, pasal apa dah bergaduh bab ni? Oh, hang komen, hang bergaduh tak apa. Orang lain bergaduh tak boleh. Ini pun satu hal juga. Jadi itu sedikit sebagai mukadimah supaya kita membawa kepada kesimpulan dalam hidup ni jangan jadi penakut. Itu antara benda yang kita kena sama-sama ingat. Dan sama juga bila kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya la nakhafu fi sabilillahi laumata laim, supaya kita tak takut bencian laumata laim, maki hamun orang-orang yang suka maki hamun pada jalan agama Allah, supaya kita tak takut itu. Dan bukanlah juga kita dalam agama ini kita mencari madhal madihin, puji-pujian orang yang memuji. Pandangan, ikut pandangan. Dia bukan tentang apa yang boleh buat orang puji aku. Dia bukan macam tu. Ataupun apa yang boleh buat bagi orang tak maki aku. Kalau itu pintu masuk kita itu salah. Ala kulli hal, itu sedikit sebanyak mukadimah untuk kita bawa kepada tajuk. Tak ada kena-mengena pula, tapi sebagai mukadimah sedikit sebelum kita masuk tajuk perbincangan kita. Baik, hari ini kita nak cerita tentang peristiwa yang berlaku setelah Nahrawan. Peperangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertembung dengan kelompok Khawarij yang di luar daripada kota Iraq, mereka berkumpul di Nahrawan. Sepatutnya saya tulis dalam tajuk nak cerita tentang kewafatan ataupun pembunuhan Sayyidina Ali, tapi mungkin kita boleh tangguhkan sedikit tajuk tu. Kita mula dengan susunan yang ada dalam buku. Sedikit peristiwa yang berlaku di Mesir ataupun perkembangan politik di Mesir. Okay. Kenapa perkembangan politik di Mesir ini penting? Sebab Mesir adalah negara yang sangat kucar-kacir dan sangat susah dikawal. Mesir adalah negara yang daripada dulu lagi, apabila umat Islam masuk ke Mesir, dia ada kepelbagaian. Orang yang nak menguasai Mesir, dia berdepan dengan kesusahan dan tak semua watak boleh jadi pemimpin di Mesir. Di Mesir, sebelum kedatangan Islam, orang Mesir Kristian. Qibtiyah, Kristian Qibti. Bila mereka dijajah oleh Rom, mazhab dia pun tak sama dengan mazhab Rom. Disebabkan itu mereka dihina ataupun mereka dipandang rendah oleh orang Rom. Dan di Mesir ni ada banyak perbezaan kepercayaan daripada zaman dahulu lagi. So, siapa yang boleh kontrol Mesir, orang tu adalah orang yang pakar politik, dia orang paling hebat. Mesir ketika itu, dia tak perlukan panglima perang, tapi dia memerlukan pemain politik yang boleh tundukkan semua orang. Itu je yang boleh buatkan boleh berjaya di Mesir. Dan unik situasi Mesir ni, daripada pembukaan kota Mesir di zaman Sayyidina Umar lagi, orang dah tahu masalah di Mesir ni bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan.
Lepas tu apabila selepas buka kota Syam, Amr bin al-As yang membuka kota Mesir. Tapi Amr bin al-As, walaupun hebat dia berperang, dia punya kontrol di Mesir ketika zaman Osman tukar dengan Abdullah ibn Abi Sarh. Menggantikan Amr bin al-As sebab pada pandangan Osman, Amr bin al-As duduk di Mesir tak boleh kawal dengan Mesir. Dia kena tukar dengan orang lain. Ibn Abi Sarh, sepupu dia. Dan dia mengarahkan Amr bin al-As untuk balik ke Madinah pada zaman Osman. Jadi Amr bin al-As dia balik ke Madinah. Sampailah ketika peristiwa pembunuhan Sayyidina Osman, masa tu baru dia keluar daripada Madinah. Tapi dia sendiri pun pada awal peristiwa sebelum pembunuhan Sayyidina Osman, dia bukan sokong Sayyidina Osman pun. Dia dipecat dan digantikan oleh Ibn Abi Sarh di Mesir. Kemudian apabila Sayyidina Uthman telah pun dibunuh di Mesir, Ibn Abi Sarh menjadi pemimpin. Pada ketika itu Muhammad bin Abi Hudzaifah yang kita sebut dua nama yang mula menggerakkan penentangan terhadap Uthman di Mesir, Muhammad bin Abi Hudzaifah dan Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abi Hudzaifah dia melihat ketika itu dia ada peluang untuk menghalau keluar Ibn Abi Sarh. Jadi sampailah peristiwa Khawarij dah kepung Madinah pada ketika itu, zaman tu dah kepung Madinah. Jadi Muhammad bin Abi Hudzaifah buat penentangan, kumpulkan orang, halau Ibn Abi Sarh keluar daripada Mesir. Dan sebagai riwayat disebutkan Ibn Abi Sarh ketika itu pergi ke Madinah dulu, tapi dia tak mendapat balik kuasa dia di Mesir. Baik. Sayyidina Ali pada ketika itu, Ali ada satu tokoh yang sangat hebat untuk kawal Mesir, ahli politik yang sangat bagus ketika itu. Jadi apabila Ali dapat jawatan, walaupun mula-mula Muhammad bin Abi Hudzaifah yang claim jadi governor di Mesir, Ali tukar dia. Ali hantar Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah adalah, dia ni salah seorang pemain politik yang paling power zaman tu. Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni, dia pun sahabat Nabi dan juga bapa dia Sa'ad bin Ubadah pun sahabat Nabi. Satu orang yang dia sama kedudukan dengan Ali dan Muawiyah. Dia dihormati sama macam Ali dan Muawiyah dihormati. So seniority dia sama macam mereka. Power dia. Dia duduk dengan Nabi SAW. Macam Anas bin Malik juga. Macam Anas bin Malik 10 tahun. Anas cerita dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Kata Anas bin Malik, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni dengan Nabi SAW ka sahibi syurta lil malik. Ka sahibi syurt minal malik. Kedudukan dia dengan Nabi SAW sama macam bodyguard yang duduk dengan raja. Dia sangat rapat dengan Nabi SAW. Qais bin Sa'ad. So Ali hantar dia ke Mesir. Dan langkah Ali untuk hantar dia ke Mesir adalah langkah yang sangat berjaya dan sangat tepat pada ketika itu. Sebab bila hantar dia, dialah satu watak yang boleh diamkan semua penentangan di Mesir. Yang mana ahli politik lain tak boleh buat. Ibn Abi Sarh pi orang bergaduh. Muhammad bin Abi Hudzaifah pi ada orang tak setuju dengan dia. Tapi dia ni walaupun Ali yang lantik dia, tak ada penentangan terbuka daripada orang yang sokong Muawiyah pun. Powernya Qais bin Sa'ad ni apabila Ali hantar dia. Dan bila dia sampai di Mesir, bayangkan dalam keadaan fitnah, di Kufah pun orang ada fitnah, tapi di Syam lain lah. Semua orang di Mesir pada tahun ke-36 Hijrah tu telah pun bai'ah Ali dan menerima dia sebagai pemimpin, sebagai governor. Orang Mesir yang negeri yang penuh kacau bilau tu semua boleh terima Qais bin Sa'ad. Kecuali Kharibta, satu tempat yang namanya Kharibta. Kharibta ni satu tempat ni je depa sokong Osman. Depa sokong untuk tuntut bela di atas kematian Osman, tapi dalam masa yang sama depa tetap tak lawan dengan dia. So dia minta depa bai'ah kepada Ali, depa tak mau bai'ah dengan Ali, dia kata okey, kamu bawa urusan kamu, aku tak ada masalah dengan kamu, teruskan hidup kamu. So Mesir menjadi aman di bawah pemerintahan Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dia boleh kontrol satu negeri. Dan Muawiyah bersama dengan Amr bin al-As pun tak ada usaha untuk tawan Mesir ketika dia memimpin Mesir. Powernya kedudukan Qais ni. Muawiyah tulis kepada dia. Dia bukan panglima perang, tapi dia pemain politik yang hebat. Muawiyah tulis kepada dia, minta kepada dia, masuk side aku, pilih side. Dia balas kepada Muawiyah dengan balasan yang baik. Aku tak terlibat dengan benda ni, aku sekadar nak mendamaikan negeri. Itu sahaja kepentingan yang aku ada, jadi aku pun tak nak gaduh dengan siapa-siapa. Muawiyah tulis kepada lagi, hang kena pilih side juga.
Tak ada pilihan lain. Melainkan hang nak ikut Ali ataupun nak ikut aku. Tu je dua pilihan yang ada. Kais kata kalau itu sahaja pilihan yang ada, dia kata inni ma'a Ali innahu huwal ahaq bihadzal amr minka. Kalau aku terpaksa buat pilihan juga. Tapi tengok, walaupun dia pemain politik yang dia lewatkan nak bai'ah, nak lewatkan bagi jawapan kepada Muawiyah, cuba untuk buat Muawiyah jangan marah kepada dia, tapi bila tak ada keputusan, Muawiyah paksa dia, hang pilih side mana nak ambil. Ikut aku ataupun ikut Ali. Kais kata, kalau aku tak ada pilihan lain, aku bersama dengan Ali. Kalau yang tu yang hang nak jawapan aku bersama dengan Ali. Fa innahu ahaqqu bihadzal amri minka. Kerana dia lebih layak untuk mendapat urusan ni daripada kamu. Nak jujur sangat? Aku jawab jujur. Dia boleh imbangkan permainan politik dia dan juga kejujuran dia. Selagi hang tak paksa aku, tak perlu jawapan, aku boleh main play safe. Tapi aku boleh selamatkan, damaikan semua orang supaya tak bergaduh. Tapi kalau hang betul-betul nak keputusan aku dilantik oleh Ali, aku bersama dengan Ali. Syam sebelah Mesir. Tapi sepanjang Qais bin Sa'ad duduk di Mesir, tak ada operasi Muawiyah untuk masuk Mesir. Sehingga Muawiyah sebut, wallahi la Qais bin Sa'ad 'inda Ali abghadu ilayya min 100,000 muqatil takunu ma'ahu badalah. Muawiyah kata, demi Allah, Qais bin Sa'ad bersama dengan Ali lebih aku benci daripada 100,000 tentera duduk bersama dengan Ali. Kehilangan yang besar kerana dia memilih untuk bersama dengan Ali. So Ali kawal Mesir pada ketika itu. Ali dia kawal Mesir. Seorang yang sangat pemain politik sangat hebat. Tetapi berita yang sampai kepada Ali di Kufah adalah bahawa Qais bin Sa'ad ni mungkin belot dan join Muawiyah. Sebab tu Muawiyah tak serang dia. So Qais mungkin dia buat baik dengan Muawiyah, mungkin dia bersama dengan Muawiyah, mungkin dia provide kepada Muawiyah. Dia gunakan Mesir sebagai tempat untuk memperkukuhkan kedudukan Muawiyah. Itu sampai kepada Ali. Sedangkan Qais kontrol Mesir tu tanpa ada orang bantah dan tanpa orang perang ke semua kampung ketika itu, terang-terangan bai'ah Ali, kecuali satu tempat je. Khiribta. Satu tu. Yang lain semua bai'ah Ali. Apa pilihan yang Ali boleh buat masa tu? Orang terdekat dia, ada orang bawa surat palsu, katakan, tunjukkan yang sebenarnya Qais ni telah bai'ah kepada Muawiyah. Qais beritahu kepada Muawiyah, kalau hang nak aku buat keputusan, aku bersama dengan Ali. Ali lebih layak. Apa patut Ali buat? Ali tak tahu lah kedudukan dia macam mana. Cuma yang Ali tahu, di Mesir tak ada orang bantah. Berita yang sampai kepada dia, ada kemungkinan Qais bin Sa'ad telah pun bersama dengan Muawiyah. So, Ali buat sesuatu untuk test Qais ni. Dia ni sokong siapa sebenarnya? Dia sokong aku ataupun sokong Muawiyah? Ali hantar utusan bagi tahu kepada Qais pergi serang kampung Khiribta. Bunuh mereka. Paksa mereka bai'ah kepada aku ataupun bunuh mereka. Untuk ujilah geng aku ataupun hang bersama dengan Muawiyah. Sebab tempat tu memang tak mau bai'ah Sayyidina Ali. Kenapa kamu masih membiarkan tempat tu dan orang tempat tu tanpa ada daripada 10,000 tentera di kawasan tu? Kenapa biarkan mereka? So Ali tulis kepada Qais pergi serang dia. Qais balas kepada Ali, tak ada keperluan untuk aku serang dia. Negara aku tengah aman. Tak ada siapa pun yang bergaduh. Atas arasan apa aku nak pergi serang, nak menyebabkan negeri kacau bilau? Dia tak mau buat. Bila dia tak mau buat, Ali minta juga untuk dia buat. Qais kata, in kunta annaha amartani bihadha litakhtabirni liannaka ittahamtani. Dia balas kepada Ali, sesungguhnya aku tahu yang hang buat arahan ini kepada aku, perintah ini kepada aku, satu sebab je. Supaya hang nak menguji kesetiaan aku sebab hang mula ragu-ragu dengan aku. Kemudian kata Qais kepada Ali, fab'ath ila amalika bi Misr ghairi. Kalau itu yang hang nak, hantar orang lain ganti aku. Okay, fair. Kalau hang tak setuju dengan kesetiaan aku, kalau hang ragu-ragu dengan kesetiaan aku, hang nak test aku takkan pergi serang kampung Khiribta tu. Itu aku tak buat. Kalau ada cara lebih baik, hantar pengganti aku untuk datang ke sini. Dia balik. Tapi Qais ni, dia punya setia, dia balik terus, dia pergi ke Kufah, aku join tentera.
So Ali lawan dalam peperangan Ali, dia join peperangan Ali, dia tolong Ali, dia betul-betul bersama dengan Sayyidina Ali. Sampai diriwayatkan sampai apabila dia sampai Sayyidina Ali dah meninggal sekalipun, dia tetap berada di Kufah bersama dengan Sayyidina Hasan. Dia bagi nasihat kepada Sayyidina Hasan, kalau nak pergi perang dengan Syam, aku bersama, kita boleh lawan dengan Syam. Tapi Sayyidina Hasan ni satu orang yang dia nak mendamaikan, dia tak pergi perang dengan Syam. Powernya Qais ni, dia punya power sampai dia jumpa Muawiyah ketika bai'ah. Ibn Kathir sebut peristiwa ketika dia bai'ah. Sebab Muawiyah pernah panggil dia, join aku bagi jawatan. Dia tolak awal-awal. Lepas tu Ali pula buat ragu-ragu dengan dia. Ali panggil dia balik. Okey, ada. Ali tak panggil dia balik. Dia kata kat Ali, hang ganti orang lain, aku balik. Aku ikut ambil perang. Hang nak perang mana, bawa aku ikut. So daripada pemimpin politik paling tinggi di Mesir, balik ke Kufah, join Ali dalam ekspedisi peperangan. Sampai apabila orang Kufah ketika itu datang untuk bai'ah dia, bila Muawiyah dah berdamai dengan Sayyidina Hasan, ketika itu seorang-seorang datang untuk salam dengan Muawiyah, seorang-seorang berdamai. Bila tiba giliran Qais nak berdamai, wa anta ya Qais tuljim alayya ma'a man uljim. Wahai Qais, kau pun masuk nak angkat bai'ah sebagaimana beramai-ramai orang yang masuk untuk bai'ah pada ketika ini. Qais jawab kepada Muawiyah, ama wallahi laqad kuntu ahabbu. Kemudian Muawiyah sebut kepada dia, wallahi laqad kuntu uhibbu an la ta'tini hadzal yawm illa waqad dhafara bika dhufrun min adfari muj'. Muawiyah kata kat dia, aku demi Allah, aku suka kalau hang datang kepada aku pada hari ini dalam keadaan bukan macam ni. Aku suka kalau hang datang dalam keadaan aku hantar tentera aku dan tentera aku berjaya mengalahkan hang, memberi pukulan yang menyakitkan, ketika itu hang datang kepada aku. Muawiyah kata, aku harap hang datang pada ketika macam tu. Bukan datang ramai-ramai orang salam-salam dalam keadaan aman ni. Muawiyah mungkin barak dia, dulu aku minta hang tak mau main. Qais kata, ana wallahi qad kuntu karihan an aquma fi hadzal maqam fa uhayyika bi hadhihi tahiyyah. Qais kata, wahai Muawiyah, demi Allah aku pun memang tak suka nak berdiri depan hang macam ni dan mengucapkan tahiyah macam ni. Tahiyah ni maksudnya nak ucapkan salutation sebagai amir. Aku pun tak mau. Ini benda yang aku tak suka, kata Qais kepada dia. Muawiyah kata, hal anta illa hibrun min ahbaril yahud. Wahai Qais, hang ni tak lebih sekadar salah satu di antara pendeta-pendeta Yahudi je lah. Mungkin keturunan dia Yahudi dulu. Muawiyah kata dia, hang ni salah satu daripada pendeta Yahudi. Itu je lah kedudukan yang ada. Qais kata, wa anta ya Muawiyah kunta sanaman min sanamil jahiliyah. Oh, kalau begitu, hang pula Muawiyah, hang ni salah satu di antara patung-patung berhala jahiliyah je dulu. Dakhalta fil Islam karihan wa kharajta minhu ta'i'an. Hang masuk Islam pun sebab kena paksa je pun. Dia kata ke Muawiyah. Belum bai'ah lagi, dia berdiri depan Muawiyah. Faqala Muawiyah, Allahumma ghufran. Ya Allah, ampunkan aku. Kemudian Muawiyah kata kepada dia, mud yadak. Mai tangan. Tak payah cakap banyak, mai tangan, kita bai'ah. Qais kata kepada dia, in syi'ta zitta zittu. Qais kata kepada Muawiyah, kalau hang nak main cakap lagi, hang cakap aku balas. Muawiyah kata, tak payah, mai tangan bai'ah. Ketika itu dia bai'ah Muawiyah. Tapi itu cerita tentang dia. Cuma yang pentingnya Qais ni, dia adalah kehilangan besar kepada Ali di Mesir. Hilang sahaja Qais daripada Mesir, Ali hilang kuasa di Mesir. Ini kita cerita pasal pembacaan politik. Tak semua orang boleh kawal semua benda. Dan tak semua orang ada firasat yang betul. Ali mungkin ada firasat. Orang yang lebih rapat dengan dia adalah Ashtar. Ashtar lebih kuat. Ashtar bersama dengan dia. Ashtar bagi nasihat kepada dia. Lebih baik dia gantikan dengan Ashtar. Buang Qais. Tapi seni politik, kehormatan yang ada dekat Qais tak ada dekat Ashtar. Ashtar tak dan sampai ke Mesir, dah bunuh. Dah mati kena bunuh. Ashtar berhenti di satu tempat dalam perjalanan ke Mesir. Dan dia orang bagi kat dia madu, dia minum madu tu, kemudian dia mati. Sebagian orang sebut, riwayat sebut dia mati kena racun. Bila sampai berita kematian Ashtar kepada orang Mesir, dia pun berdoa, inna lillahi la junudan min asal. Sesungguhnya Allah ada tentera-tentera daripada madu yang membuatkan orang mati. Itu Ashtar mati. Apabila Ashtar mati, Muawiyah hantar pula Muhammad bin Abu Bakar. Ali hantar Muhammad bin Abu Bakar. Qais dah balik pergi join dia perang. Dan hantar Muhammad bin Abu Bakar juga tidak menyelesaikan masalah. Sebab di Mesir,
Muhammad bin Abu Bakar umur dia 26 tahun ketika itu. Orang Mesir pun tak hormat dekat dia juga. Sebahagian bai'ah dia, sebahagian tak mau bai'ah dia. Jadi apabila kedudukan Mesir dah tak kuat, dah mula goyang, ketika itu Muawiyah bincang dengan panglima-panglima perang yang dia ada. Amr bin al-As, Syurahbil, Habib bin Maslamah, Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid, Ad-Dahhak bin Qais, Busr bin Abi Arta'ah, Abu A'war As-Sulami. Ini semua, kalau tuan-tuan ingat, ini semua nama-nama besar yang bersama dengan Muawiyah ketika Siffin. Masa dia bertempur awal-awal itu, inilah panglima tiap-tiap hari yang jadi ketua perang. So Muawiyah tanya mereka semua, apa yang perlu kita buat? Masuk Mesir ke? Ataupun buat tak tahu je kat Mesir? Semua setuju untuk bagi pandangan, sir haithu syi'ta fanahnu ma'aka. Buatlah apa yang kau nak buat, kami akan bersama dengan kau. Serang, kalau nak serang, serang. Satu, Ali dah kehilanganlah kawalan di Mesir. Adanya Qais menyebabkan Muawiyah tidak berminat nak serang Mesir pun pada ketika itu. Dia duduk diam je. Tapi hilangnya diganti dengan Muhammad bin Abu Bakar. Muawiyah pun tengah marah kat dia. Maka dia hantar tentera untuk pergi. Tapi seni politik Muawiyah pula, nanti kita akan baca lebih panjang. Seni politik dengan Muawiyah, tak ada keperluan dengan gaduh. Dia punya skill. Sebab ini mungkin antara rahsia yang menyebabkan orang Syam tak lawan dengan Muawiyah. Tak ada keperluan, jangan gaduh. Orang minta maaf, maafkan. Dia buat macam tu. Seni dia. Menyebabkan di Syam, tak ada siapa bantah dia. Bayangkan Syam ni, asalnya tempat yang besar dan lebih bertamadun di Syam berbanding dengan di Kufah dan Basrah. Tapi tak ada siapa. Dalam Syam, semua orang ikut dia. Ikut pandangan dia. So, Muawiyah bincang dengan Amr bin al-As. Dia beritahu kepada Amr bin al-As, Mesir ni hang punya tempat. Dulu zaman Umar bagi kat hang. Kemudian Uthman ganti dengan Abi Besar. So kalau menang Mesir, hang jadi wali semula di Mesir. Kalau dapat Mesir. Amr bin al-As bagi pandangan kepada Muawiyah, okey, kalau begitu kita boleh masuk ke Mesir, dan dia minta tab'ath ilaihim rajulan ma'ahu jundan ma'muman. Hantarlah ke Mesir ni satu orang yang memimpin tentera yang paling dipercayai untuk masuk ke Mesir, supaya boleh kalahkan Muhammad bin Abu Bakar dan mengambil alih kekuasaan di Mesir. Muawiyah kata tak, jangan buat macam tu. Tulis kepada kawan-kawan kita di Mesir, nu'allimuhum biqudumina ilaihim. Kawan-kawan kita di Mesir, tulis kepada mereka, ni kami nak sampai. Bila kami sampai, datang dan support kami. Dan tulis kepada mukhalifina kitaban nad'uhum ila sulh. Musuh-musuh kita di Mesir, tulis juga kitab kepada mereka, sila berdamai. So Muawiyah dengan Amr bin al-As ada dua pandangan berbeza. Amr bin al-As kata hantar tentera paling kuat yang kita ada masuk Mesir, kontrol Mesir. Paksa mereka untuk bai'ah. Muawiyah kata tak, jangan buat macam tu. Cari tempat-tempat orang yang bersama dengan kita, hantar surat, kami akan datang bersama dengan kami. Cari tempat orang-orang yang bermusuh dengan kita, berbeza dengan kita, hantar surat, datang kita berdamai. Muawiyah sebut kepada Amr bin al-As, anta ya Amr rajulun burika laka fil ajalah wa ana mru'un burika li fit ta'udah. Wahai Amr bin al-As, engkau adalah lelaki yang Allah akan bagi berkat kepada engkau apabila engkau berebut. Aku pula adalah lelaki yang apabila aku sabar dan buat kerja pelan-pelan, Allah berkati perjalanan aku. Muawiyah kata pilihan aku lebih tepat, jangan gaduh. Tulis dahulu. So Amr bin al-As pun dia sebut kepada Muawiyah, aku tahu peperangan akan berlaku di Mesir, tapi hang nak macam tu, kita buat macam tu lah. Jadi mereka pun tulis kepada Maslamah bin Makhlad dan juga Muawiyah ibn Hudaij. Dua orang yang kuat menyokong Uthman di situ, tulis kepada mereka, kami akan datang, apabila kami datang, hantar sokongan. Mereka pun seronok. Dua orang ni dapat surat daripada Muawiyah dan Amr bin al-As. Mereka pun balas surat itu, kami akan bersama untuk mempertahankan khalifah dan untuk bai'ah Muawiyah. Dan mereka tulis juga surat kepada orang-orang yang mereka musuhi, ajak berdamai. Amr bin al-As tulis kepada Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar dah sampai dah. Dia dah jadi Gubernur Ali. Tulis kepada dia. Dua surat sampai kepada dia. Satu daripada Amr bin al-As. Dia tulis bahawa aku tak ada keperluan untuk bunuh kamu dan aku pun tak nak darah kamu. Serahkan kuasa. Dah selesai. Surat pertama dia buka, dia baca. Tinggalkan kedudukan sebagai Gubernur Mesir dan keluar. Itu lebih baik. Surat kedua daripada Muawiyah. Dia buka pula surat Muawiyah. Muawiyah tulis, wa inni la na'lam ahadan kana ashadda khilafan ala Uthman minka. Aku tak pernah tahu ada orang yang lebih berat permusuhannya terhadap Uthman daripada engkau. Muawiyah tulis kepada Muhammad bin Abu Bakar,
Dalam banyak-banyak orang, hang yang paling banyak buat perangai menyusahkan Uthman, yang paling banyak membuat kerosakan kepada Uthman. Thumma anta tadhunnu anni anka naim aw li fi'lika nasi. Kemudian hang boleh ingat yang aku tidur buat tak tahu je, ataupun melupakan perbuatan hang yang buat jahat kepada Uthman tu. Muawiyah kata hatta ta'ti fatata'ammar ala biladin anta bihajar. Sehingga itu membuatkan kau datang dan juga jadi pemerintah di negeri yang bukan negeri hang pun. Ini bukan negeri hang, Mesir ni. Muawiyah tulis wajullu ahluha ansari, sedangkan negeri ini kebanyakan rakyat-rakyatnya adalah orang yang menolong aku. Muawiyah kata qad ba'athtu ilaika bijuyush yataqarrabuna ila Allah bijihadik. Aku akan menghantarkan kepada engkau tentera yang mereka akan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membunuh engkau. Walan yuslimakallah minal qisas aynama kunta. Engkau takkan terselamat daripada qisas di sisi Allah di mana sahaja engkau berada. Wassalam. Surat Muawiyah. Oh, dia ada 2 surat. Amr bin al-As tulis kepada dia, tinggalkan kerajaan ni, keluar. Buka surat Muawiyah, aku ingat apa yang hang buat kat Osman. Aku tak lupa dan aku tak tidur. Dah lah hang buat kat Osman. Lepas tu hang main di negeri yang jauh daripada hang, yang kebanyakan ahli negeri ni semua sokong aku. Jangan lupa, qisas Allah akan datang kepada hang. Wassalam. Kita dapat 2 surat ni. Muhammad bin Abu Bakar tulis kepada Ali, kalau masih lagi nak Mesir ni dipertahankan, hantar tentera untuk sokong. Kalau tidak, hang akan kehilangan negeri ni terus. Ali perintahkan dia untuk bersabar dan bertahan. Dia akan hantar sokongan. Tapi dalam keadaan dia tengah tunggu di situ, tentera-tentera yang datang bersama dengan Muawiyah telah pun serang kedudukan dia. 16,000 orang pada ketika itu, 10,000. Ini skill Muawiyah. Dia bawa tentera 6,000 je daripada Syam. 10,000 lagi dia kutip di Mesir. Surat-surat yang dihantar kepada orang Mesir, siapa yang tak setuju dengan Ali, siapa yang nak tuntut bela darah Osman, come, kita join force. Jadi datang dengan 6,000 orang, campur 10,000 orang lagi yang ada di Mesir, jadi 16,000. Dan yang bersama dengan Muhammad bin Abu Bakar hanyalah 2,000 orang pada ketika itu. Termasuk Kinanah bin Bushr. Kinanah ni satu tentera yang, satu watak yang hebat lah juga. Dia membunuh ramai orang pada ketika itu, sehingga Muawiyah hantar bantuan, ataupun Amr bin al-As hantar bantuan tambahan, berjaya mengalahkan dia, dan dia, sampai akhirnya mereka kepung Muhammad bin Abu Bakar di Mesir. Muhammad bin Abu Bakar apabila dikepung, dia tak ada pilihan nak lari, dia sembunyi. Dalam riwayat disebutkan Muawiyah bin Hudaij, salah satu panglima tentera ni, cari Muhammad bin Abu Bakar di mana dia berselindung. Tanya kepada orang di mana dia duduk. Sampailah satu tempat ada bangunan lama, bangunan yang tak digunakan lagi. Orang tanya, orang bagi tahu ada satu orang, nastankiruhu, kami tak kenal dia ni siapa, tapi dia berselindung di sebalik bangunan ni. Muawiyah bin Hudaij pergi tangkap dia dan dapatkan dia. Bila tangkap dia, apa dia buat? Dia tahan, dia tak bagi minum. Dia dah haga sembunyi kat situ. Dia tahan, tak bagi minuman kepada dia. Adik-beradik dia, Abdul Rahman bin Abu Bakar, adik ataupun abang kepada Muhammad bin Abu Bakar, dia duduk dengan Amr bin al-As. Ketika itu dia join tentera Amr bin al-As, tapi adik dia lagi satu ni tentera Ali. So dia beritahu kepada Amr bin al-As, sekurang-kurangnya bagilah dia minuman, bawa dia ke sini, boleh bincang. Amr bin al-As tulis kepada Muawiyah bin Hudaij, kembalikan Muhammad bin Abu Bakar, tangkap dia, bawa ke sini. Sebab atas permintaan adik dia. Bila surat tu sampai kepada Muawiyah bin Hudaij, pilihan dia, tak, aku tak lepaskan. Susah-susah aku pergi lawan dengan Kinanah, susah-susah kami datang nak menuntut bela di atas kematian Uthman, tiba-tiba dapat orang yang paling dikehendaki, yang paling awal menggerakkan permusuhan kepada Uthman, nak lepaskan. Tak. Dan dalam riwayat disebutkan Muhammad bin Abu Bakar minta minuman kepada mereka ketika dia dekat-dekat dia nak dibunuh. Dia kedahaga ketika itu. Muawiyah bin Hudaij kata kat dia, waqad sa'alahum Uthman ma falam yasquh. Kaum-kaum ini dulu Uthman minta kat mereka minuman, tapi dia tak bagi pun. Ketika mereka kepung Madinah, mereka kepung rumah Uthman sehingga tak dapat minuman. Ketika itu orang nak hantar minuman kepada Uthman, dia tak bagi pun. Dia kata, la saqani Allah in saqaituka qitratan minal ma'. Kalau aku bagi ke hang satu titik air, Allah tidak akan bagi kepada aku minum di syurga nanti. So tak ada ayat untuk hang. Dan akhirnya mereka telah berbunuh Muhammad bin Abu Bakar. Apabila Muhammad bin Abu Bakar dibunuh,
berita ini sampai kepada Aisyah dan Aisyah sedih. Aisyah bersedih. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Aisyah doa supaya Allah lah yang menuntut bela kepada Muawiyah dan Amr bin Al-As. So cerita dia, stand para sahabat dekat sini, apabila mereka terlibat dengan fitnah, motivasi mereka berbeza-beza. Aisyah radhiyallahu anha pada peringkat awal dia marah kepada Muhammad bin Abu Bakar. Sebab Muhammad bin Abu Bakar bersama dengan Muhammad bin Abi Hudzaifah, dua-dua orang ni menggerakkan tentera daripada Mesir untuk datang ke Madinah. Muhammad bin Abu Bakar ni adik-beradik dia lah. Tapi setelah peperangan Jamal, Aisyah masih marah. Setelah perang Jamal, Aisyah marah. Bila Aisyah marah selepas perang Jamal, Muhammad bin Abu Bakar masih lagi datang dengan dia, buat baik dengan dia. Ali suruh Muhammad bin Abu Bakar yang hantar Aisyah balik semula ke Basrah. Kemudian Aisyah terima dia. Dan anak-anak dia tinggal dengan Aisyah ketika dia bersama dengan Sayyidina Ali. Jadi, dalam peperangan Siffin, pendirian Sayyidatina Aisyah pada ketika itu adalah dia tak ada masalah dah dengan Sayyidina Ali. Dia dah berdamai dengan Sayyidina Ali dan dia dah menganggap Sayyidina Ali sepatutnya menjadi khalifah. Muhammad bin Abu Bakar ikut Sayyidina Ali pula dengan pertempuran yang lain sehingga jadi wali di Mesir. Dan apabila dia dibunuh oleh tentera Muawiyah ataupun tentera Amr bin Al-As, specifically Muawiyah ibn Hudayj, bila dia dibunuh oleh mereka, Aisyah marah. So, bila Aisyah marah, ini menunjukkan kemungkinan besar cerita-cerita yang menyebutkan bahawa Muhammad bin Abu Bakar ketika detik pembunuhan Osman tu dia tak terlibat. Walaupun pada peringkat awal dia salah seorang yang menggerakkan tentera, dia datang bersama dengan mereka. Sebahagian riwayat menyebutkan dia salah seorang yang pegang janggut Osman ketika dia kepung Osman. Osman kata, "Bapa hang pun tak pernah pegang janggut aku macam ni." Tapi apabila Aisyah memaafkan dia, Aisyah doa supaya Allah lah yang membalas apa yang dibuat oleh Muawiyah dan juga Amr bin Al-As, menunjukkan mungkin riwayat yang tepat adalah ketika dekat dengan detik-detik Osman dibunuh, Muhammad bin Abu Bakar tak terlibat pada ketika itu. Ketika itu dia mungkin berhenti dan dia meninggalkan orang lain yang buat kerja membunuh Osman. Wallahu a'lam. Tapi apa yang berlaku kepada Osman, satu persatu orang yang terlibat mereka dibunuh. Daripada zaman ni lagi, Al-Ashtar sebelum sampai ke Mesir dibunuh. Muhammad bin Abu Bakar daripada dia berkuasa di Mesir, dia juga telah pun dibunuh ketika itu. Apa lagi cerita yang kita ada dalam ni? Cerita Muawiyah, okey. Beberapa orang yang bersama dengan Ali lepas Nahrawan, juga Ibnu Kathir sebut, yang masih lagi terlibat dalam pertempuran, yang masih lagi menggerakkan orang untuk membunuh Sayyidina Ali juga disebut. Sebelum membunuh Sayyidina Ali, yang tak mau bai'ah kepada Sayyidina Ali selepas Nahrawan, kelompok Khawarij yang kecil masih lagi bersama untuk lawan dengan Sayyidina Ali. Antara dia Al-Kharid Ibn Rashid, satu kumpulan Khawarij yang kecil je. Khawarij ni perangai dia macam biasalah, walaupun dia tak ramai, cukup je orang, dia nak membantah. Walaupun bilangan dia sikit je. So apa yang dia buat, dia diminta kepada Ali, hang telah berperang membunuh orang Nahrawan, sedangkan mereka berada di atas kebenaran. Yang salahnya hang sebab tak nak berhukum dengan hukum Allah, dia nak keluar. Nak keluar daripada Kufah. Sayyidina Ali tak benarkan dan dia keluar juga. Kemudian berlaku pertempuran sehingga menyebabkan dia dan pengikut dia mati ketika itu. Pertempuran kecil di Kufah masih lagi berlangsung sampailah tahun 40 Hijrah. Pada ketika itu barulah berdamai. Dapat keputusan sepakat di antara Ali dan Muawiyah untuk sama-sama jaga dah wilayah takluk masing-masing. Jangan bunuh orang yang pergi haji dan sebagainya. Ketika itu kuranglah pertembungan di antara mereka sampai tahun 40 Hijrah. Nanti insyaAllah kelas akan datang, kita akan sambung dengan cerita bagaimana plan yang dibuat untuk membunuh 3 orang ni. Ali, Muawiyah dengan Amr bin Al-As. Itu kelas akan datang lah, sebab kalau masuk tajuk tu nanti akan panjang sikit. So kalau kita boleh panjangkan sikit kan, balik kepada cerita tadi tentang yang berlaku di Mesir. Fitnah yang berlaku di Mesir ni adalah fitnah yang sangat unik dan dia bagi banyak pengajaran. Untuk memimpin tempat yang penuh dengan kacau bilau, tak ada jalan mudah. Ali pun tak tahu apa pilihan yang paling tepat untuk dia buat pada ketika itu, dan ternyata pilihan dia untuk melucutkan Qais bin Sa'ad bin Ubadah adalah pilihan yang, daripada pilihan itulah bermula kerosakan di Mesir. Bermula hilangnya kuasa Ali di Mesir. Dia mengingatkan kita juga masa kerajaan Mesir tumbang, Husni Mubarak dulu tumbang kan.
ketika itu Sisi ni dilantik untuk jadi pemimpin tentera. Dia second rank, lepas tu naik untuk jadi panglima tentera. Tak ada pilihan lain sebab tentera berada bersama dengan dia, dia dilantik untuk pegang jawatan tu. Bila Morsi lantik dia, Morsi yang lantik dia, dan tak ada ruang untuk Morsi kawal tentera sebab tentera tu memang betul-betul loyal kepada Husni Mubarak dulu. Dia tak boleh kawal semua. Dan dia tak boleh nak lucutkan tentera Mesir, takkan nak buang tentera ganti terus. So pilihan yang ada adalah lucutkan panglima yang paling atas ganti dengan Sisi. Dalam keadaan tentera tu memang tak bersama dengan dia. Dan ketika Ikhwanul Muslimin menang undi di Mesir, cerita Mesir juga, dia pun dapat sokongan penuh daripada kelompok liberal juga. Kelompok liberal dengan kelompok Islam bersama dengan mereka. Betul-betul sokongan tak berbelah bagi sebab cabaran utama pada ketika itu untuk menjatuhkan Husni Mubarak, semua orang bersama. Situasi ketika itu kelompok liberal boleh menerima Ikhwanul Muslimin untuk jadi pemimpin. Yang penting jatuhkan Husni Mubarak. Baik. Apabila dia dapat kuasa, tentera memang tak suka dekat dia. Dia tahu tentera tak suka dekat dia. Dia tak ada banyak pilihan tentang macam mana nak mendamaikan negara, nak mengamankan negara pada ketika itu. Parti-parti Salafi ketika itu tekan dia. Kenapa tak buat Islam? Kenapa tak laksanakan perintah Allah, bawa hukum-hukum syarak, bawa nilai-nilai Islam? Dan dalam Ikhwan juga tuntutan yang sama. Dan dia ada kelompok liberal yang sokong dia sebelum ni. Dan bila ini sebahagian parti-parti Salafi di Mesir, mereka tekan Ikhwan betul-betul, minta macam-macam. Tapi zaman Husni Mubarak dan juga zaman Sisi, dia pun tak ada apa, duduk diam. Masa Ikhwanul Muslimin jadi pemimpin, masa Morsi macam-macam dia minta. Bahkan mereka keluar daripada dia sokong tentera dengan bermacam-macam alasan lah. Tapi bila mai, ialah orang yang boleh kita makan cekak, yang tak apa kuat sangat, kita tuntut macam-macam, suruh dia buat. Tapi bila mai orang yang bengis betul-betul, kita duduk diam. Duduk diam, kita taat dia. Ini satu isu juga. Tapi Morsi punya tindakan, dia membawa nilai-nilai Islam dalam kerajaan dia. Dia bawa nilai-nilai Islam. Banyak benda yang dia buat. Dia buka sempadan Rafah yang sekian lama dia tak tutup pun sekadar Rafah. Tapi corruption terlalu teruk sebelum tu. Nak masuk kena bayar macam-macam. Itu cerita yang semua orang tahu dan sampai sekarang. Sekarang jadi macam tu balik lah. Sebelum perang pun memang susah sebab banyak benda yang perlu dibayar kepada ramai orang. Ada improvement. Nilai-nilai Islam, undang-undang moral diperkenalkan sedikit sebanyak. Akhirnya lama kelamaan, tentera dah memang tak suka dekat dia. Kelompok liberal pun tak suka dekat dia. Bila tentera ada ruang untuk menjatuhkan dia, dan orang-orang lain yang bersama dalam kerajaan tu melihat bahawa kerajaan ni pro-Islam kot, kami tak mahu kerajaan ni, juga menentang dia. Jadi penentangan kali kedua tu tak ada peluang, tidaklah sekuat penentangan pertama yang semua orang bersatu hati nak jatuhkan tentera. Dan jatuhlah dia, sehinggalah dia dipenjarakan dan balik semula kepada Sisi. Jadi seni politik ni, ini benda yang sangat rumit. Bukan sahaja rumit pada hari ini, di zaman itu dah rumit dah ketika perebutan kuasa di Mesir di zaman Ali dengan Muawiyah. Zaman tu dah mula rumit. Seni dia bukan bergantung kepada baca hadis, baca Quran dan laksanakan. Orang yang boleh kawal situasi dan bagaimana nak kawal kepala otak orang yang berbagai-bagai. Yang ni nak suruh tegakkan syariah. Yang satu lagi ni pula nak suruh kalau hang buat syariah, kami tarik sokongan kepada hang. Jadi pilihan yang ada tu sangat terhad. Siapa yang duduk dalam tu, Allah rahmatilah mereka kalau mereka jujur dan betul-betul berusaha untuk mempertahankan agama. Siapa yang duduk di dalam politik untuk mengkayakan diri sendiri dan mengambil kesempatan, Allah sahajalah yang menentukan kedudukan yang sesuai untuk mereka. So saya berhenti takat ni dulu untuk hari ni. Kalau ada soalan, kita buka soalan. Kalau tak, nanti kita sambung kelas akan datang tentang peristiwa selanjutnya tentang pembunuhan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Assalamualaikum. Tanya sikit lah. Pada saya nak kawan kerja lah. Ketika pengusahaan Ali dengan Muawiyah kan dia punya penyokong tu lah kan membunuh sama sendiri, main Islam kan. So seolah-olah ketika itu bila kau tak sokong aku, darah kau ni halal untuk aku bunuh. Padahal membunuh
tu memang dosa besar lah kan. Mhm. So macam mana Ustaz? Apa perasaan dia orang bila seolah-olah contoh lah saya ngaji bila tu kan. Nama tu Cuba tak salah lagi dia halang. So padahal ketika tu itulah. Ketika susah kan, masa orang susah, mereka biasanya mudah untuk bersatu hati ketika susah. Kalau kita balik daripada zaman Nabi SAW, ketika susah, Muhajirin datang tak ada apa-apa pun, Ansar punya layanan ni, mereka langsung tak fikirkan diri mereka. Mereka bagi kepada Muhajirin apa sahaja yang mereka ada, mereka bagi. Bila Nabi SAW mengsaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, Ansar bagi apa sahaja yang mereka ada. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Orang-orang yang tinggal di negeri itu sebelum kedatangan orang lain ke negeri mereka, mereka bagi dan mereka berkasih sayang. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka memberikan kelebihan kepada Muhajirin yang datang kepada mereka meskipun mereka sendiri pun susah. Mereka bagi je ketika susah. Tak ada langsung fikiran lain melainkan kita saudara dan kita bagi sama-sama. Tapi apabila ujian datang, bila ujian datang sedikit kesenangan, di sini manusia mula diuji. Manusia bila diuji, apabila dia nampak ada sedikit kesenangan, dia sedikit diuji. Walaupun Ansar dan Muhajirin persaudaraan mereka sangat hebat, Ansar tak pernah ketika awal tu, mereka tak pernah fikir untuk kepentingan mereka sendiri pun, tak ada langsung. Tapi apabila nak pergi buka kota Mekah, ketika itu Ansar bila duduk sesama mereka sama sendiri, baru mereka start bincang. Islam dah kuat dah masa ni. Quraisy tak boleh menang dah. Paling kuat nak pergi serang, nak buka kota Mekah. Ketika itu orang Ansar sesama sendiri menang. Apabila Nabi SAW pesan kepada mereka, jangan bunuh pembesar-pembesar Quraisy, orang yang masuk dalam rumah jangan bunuh dan sebagainya, dia pun mula tanya sendiri. Tanya sesama mereka. Mungkin Nabi tinggal kita kot. Nabi dah sayang adik-beradik dia, Nabi tak bagi bunuh. Mereka berbincang sesama sendiri. Nabi dengar, Nabi tanya, kamu cakap begitu ke? Dia kata, iyalah, sebagaimana setiap orang sayang adik-beradik sendiri, mungkin Nabi pun sayang juga orang Quraisy. Nabi kata, aku bersama dengan Ansar. Kalau Ansar lalu satu wadi, orang lain lalu satu wadi, aku akan ikut wadi Ansar. Nabi kata, tak ada yang ikut aku, orang yang paling rapat aku untuk masuk ke Mekah, melainkan orang Ansar sahaja. La ya'tini illa ansari. Ansar sahaja di sekeliling. Kemudian mereka tenang, memang Nabi bersama dengan kita. Sampai dah menang, Nabi buat ni mukjizat. Harta rampasan perang yang banyak Nabi bagi kepada orang Quraisy yang baru masuk Islam. Ambil masing-masing punya bahagian, ambil masing-masing. Siapa yang nak ambil? Orang Ansar kata, Nabi bagi semua kat mereka, kita macam tak ada apa pula. Ketika tu harta ada banyak. Mereka bertanya-tanya. Sebelum ni orang yang sama, masa Nabi SAW mula-mula berhijrah ke Madinah, orang yang sama bagi separuh harta mereka kepada Muhajirin. Bagi apa sahaja mereka ada. Bayangkan negeri mereka bagi, dedahkan negeri mereka kepada bahaya semata-mata nak mempertahankan Muhajirin. Tapi bila dapat harta yang banyak, ketika tu sebahagian mereka sembang, kita tak ada lah, Muhajirin ambil semua. Nabi panggil Ansar. Nabi kata, kamu nak tak kalau orang lain balik membawa harta ke rumah mereka, sedangkan kamu balik membawa Nabi ke rumah kamu? Ansar kata, yang tu dah cukup untuk kami. Jadi Nabi balik, Nabi ikut mereka. Jadi ujian ni datang bila orang bila ada sedikit untuk dipertahankan, ketika itu datang ujian. Inilah yang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia bertegas masa zaman Uthman. Dia sebut masa zaman Uthman, tak ada seorang pun di kalangan para sahabat Nabi SAW melainkan rumah mereka telah dimasuki oleh kuasa dan harta, melainkan aku je. Zaman ni Nabi sebut tak ada orang, ada beberapa orang yang Nabi sebut mereka akan mati, dia seorang aja yang masih hidup. Nabi sebut dia akan mati seorang je, mati keseorangan, tapi jenazah dia akan disaksikan oleh kumpulan mukmin yang ramai. Abu Dzar Al-Ghifari kata, aku seorang je, rumahku tak dimasuki oleh fitnah pemerintahan. Sa'ad bin Abi Waqqas sama juga kan, orang minta, kita dah bincang minggu lepas kan, dia kata tepi lah minta majlis tahkim. Kot-kot lah orang tak mau Ali, orang tak mau Muawiyah, orang kata Sa'ad bin Abi Waqqas senior, boleh bagi kat dia. Kita aku tak mau. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal khafiyyal ghani. Sesungguhnya Allah suka hamba Allah yang bertakwa, yang slow down, relax dan juga kaya. Aku dah kaya dah. Aku jaga takwa aku kontrol diri aku, tak payah berebut harta. Tapi inilah sebahagian orang. Tapi untuk kebanyakan orang,
Apabila dia tak ada nak bergaduh dengan musuh, ketika itu dia akan fikir. Motivasi dia begitu. Jadi, bila situasi ini berlaku, akhirnya orang akan taksub dengan pandangan mereka sendiri. Meskipun dia tak betul pun. Dia tak dengar dah pandangan yang kedua. Dia rasa dialah yang berada di atas kebenaran. Orang Syam, pada ketika itu, mereka rasakan yang Ali telah pun memberi perlindungan kepada pembunuh Osman. Ashtar, Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Abu Hudzaifah. Nama-nama ini nama yang terlibat gerakkan orang untuk serang Uthman. Macam mana Ali boleh lantik mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin perang? Sedangkan kita ni, kita punya pandangan, kalau Ali bebaskan diri daripada mereka, kalau Ali tolak mereka, kita boleh bai'ah Ali. Itu yang Muawiyah janji. Kita nampak kejujuran Muawiyah. Jadi berkumpul, ideologi sama. Lepas tu Ali bawa tentera daripada Kufah pula. Pada mereka, Ali ni rupanya memang betul-betul nak bersama dengan orang Syam lawan dengan kita. Dia punya sentimen macam tu. Sentimen orang Syam, orang yang datang bersama dengan Ali pula, tak. Ali kena mempertahankan khilafah. Setiap penentangan yang ada, dia mesti tundukkan penentangan tu. Untuk tundukkan penentangan tu, hang kena bai'ah sahaja Ali. Lepas tu pemerintah buatlah keputusan apa yang dia buat. Dan mereka taksub dengan pandangan tu. Kalau tanya dalil, semua orang ada dalil. Orang-orang Kufah kata, Nabi SAW sebut, kalau ada dua orang di bai'ah, bunuh pemimpin yang kedua. Bai'ah pemimpin yang pertama. Kami mengikut sunnah Nabi SAW. Orang Syam kata, Osman adalah khalifah Nabi. Orang yang membunuh khalifah Nabi, mesti diambil qisas ke atas pembunuhan tu. Kami mempertahankan tuntutan Allah Ta'ala untuk buat qisas. Semua orang ada dalil. Apa nak buat? Sampai ketika detik nak perang, semua orang baca Al-Quran, semua orang ada dalil. Dan mereka berhati-hati. Mungkin kita salah, mungkin kita betul. Jangan serang dulu. Tunggu siapa yang serang. Muawiyah bagi nasihat yang sama. La taqtul mudbira. Orang yang patah balik jangan bunuh. Dia pesan kepada Amr bin Al-As sebelum masuk ke Mesir. Orang yang patah balik jangan bunuh. Ali pesan kepada yang sama. La tabda'uhum bil harb. Jangan mula serang mereka. Tapi orang merasakan dia betul. Sampai ke tahap apabila Ammar dibunuh. Ammar dah dibunuh. Nabi kata kepada Ammar, taqtuluka fi'atun baghiyah. Engkau akan dibunuh oleh satu kelompok yang melampaui batas, yang pelampau. So kalau Ammar dibunuh, patutnya clear cut. Siapa yang bunuh Ammar tu adalah pelampau. Ketika itu tentera-tentera Kufah mereka bersemangat. Okey, kita berada di atas kebenaran. Yang lawan dengan kita ni adalah kelompok pemberontak. Ketika itu mereka lawan. Di peringkat Syam pula, Muawiyah kata, innama yaqtuluhu man ya'ti bihi. Siapa yang bawa dia mai ke medan ni, orang tu lah yang bunuh dia. Oh, orang Syam kata Ali lah yang bunuh dia. Ali bawa mai dia ke medan ni. Dua-dua orang pakai takwil. Meskipun takwil tu salah, tapi itulah yang berlaku bila orang berbeza. Jadi, kesimpulan dia mungkin manusia ni, dia kena bergaduh lah kira. Manusia ni akan bergaduh. Dia akan bergaduh. Kalau dia tak ada musuh, mungkin biasanya manusia berdamai dan bergaduh, itu biasa kot. Itu naluri semua jadi biasa. Orang Arab kata, dia ada pepatah Arab kata, ana ala akhwi. Ana wa akhwi ala bni ammi. Ana wa bni ammi ala gharib. Aku tiap hari bergaduh dengan abang aku. Duduk dalam rumah, aku dengan abang aku mesti bergaduh. Tak pernah damai. Ada ruang nak bergaduh. Tapi aku dengan abang aku, kami akan join sama-sama bergaduh dengan sepupu aku. Jadi, kalau kat sepupu aku campur, aku nanti join dengan abang aku, kami dua orang gaduh dengan sepupu aku. Mesti gaduh. Aku dengan abang aku geng lawan dengan sepupu. Tapi kalau sepupu aku bergaduh dengan orang luar, aku dengan abang aku dengan sepupu aku, kami tiga-tiga jadi geng, bergaduh dengan orang luar pula. Jadi cerita dia kena bergaduh. Ini mungkin naluri biasa manusia kot. Pertembungan tu akan wujud. Pertembungan akan wujud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita bertembung ni dengan orang-orang yang jahat. Jangan jadi bertembung atas ijtihad. Tapi para ulama bila mereka bahaskan isu ni, mereka kata ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Antara tentera-tentera muslim yang terlibat ketika itu, mereka ni diumpamakan seperti saudara-saudara yang nanti di akhirat akan duduk berhadapan di atas kerusi, dan Allah wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami akan cabut kebencian-kebencian yang ada di dalam jiwa mereka, dan mereka duduk di atas kerusi berhadapan, saling berdamai di antara satu sama lain. Itulah situasi yang kita gambarkan tentang para sahabat. Wallahu a'lam. Okey kan?
Okay, kita berhenti tekat ni dulu. InsyaAllah kita sambung bila Haji Rahman bagi slot. Kelas akan datang ni kita sambung tentang pembunuhan Sayyidina Ali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.